Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi baca doa. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nishur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik murid-murid. Oke, last kita belajar bahagi wang betul. Macam mana latihan boleh buat? Boleh. Okey, baik. So hari ni kita masuk ke mahiran baru iaitu darab dan bahagi wang. Okey. Cikgu sama cikgu darab dan bahagi wang. Darab wang dah belajar, bahagi wang dah belajar. Ya, itu dah belajar darab wang, bahagi wang. Yang ini darab dan bahagi wang. Jadi bagi murid-murid yang join live, kita akan belajar bersama-sama. Yang tak dapat join live, yang akan tengok rakaman ataupun menonton video ini di YouTube nanti. Untuk pengetahuan murid, cikgu akan upload video ni juga di YouTube cikgu. Okey. Boleh cari YouTube Cikgu Suhaimi, nama channel Cikgu Suhaimi. Okey, ME Suhai ME. Suhaima. Macam itulah baca dia. Boleh boleh subscribe, like and share nanti YouTube Cikgu Okey, jadinya kita akan kongsikan video pembelajaran ni di situ bagi murid-murid yang menonton, bolehlah anggap diri murid-murid berada bersama-sama rakan-rakan yang ada belajar secara live ni. Okey, dan melihat satu persatu apa yang kita bedah dan siasat apa isi kandungan dalam buku teks matematik tahun 4 melibatkan tajuk darab dan bahagi wang. Okey, jom tak nak membuang masa lagi, jom kita tengok apa tajuk dia, darab dan bahagi wang. Okey, kita tengok situasi dia. Sebuah sekolah telah menempas 9 set kit sign. Okey, pembayaran akan dibuat 2 kali. Okey. So dia dah beli, telah menempah 9 set kit sign, 9 set okey, apa set dia tu? Tu set sign tu ada macam-macam dalam dia tu, ada bika, ada kincir angin, ada solar dan sebagainya Satu set tu, okey, satu set tu berharga berapa kat situ? Kalau kita tengok pada skrin tu dia tulis pada buku teks awak 80. RM780 RM780. Okey, baik. Jadi situasinya apa dia tu situasinya? Berapakah amount bagi setiap pembayaran? Bagi setiap. Okey, cikgu dah selalu bimbing sebelum ni. Apa perkataan setiap ni merujuk kepada apa? Darab. Bukan darab. Bagi. Setiap ni. Bagi. Dia bukan bahagi, setiap ni bukan masuk bahagi. Ni yang cikgu nak betulkan ni, pemikiran murid ni. Apa maksud perkataan setiap ni yang selalu menjadi keliru kepada murid-murid? Okey, pertama sekali, murid akan ingat setiap ni darab, setiap ni bahagia. Itu satu hal lah. Dan ada yang murid ingatkan perkataan setiap ni ramai, banyak. Okey, kumpulan. Ya, itu yang betul. Apa? Perkataan setiap ini merujuk kepada apa? Satu-satu, satu persatu. Okey, satu persatu. Itu yang lebih mudah dan lebih tepatnya lah. Okey. Jadi maksudnya dia beli 9 set kit sign. Kemudian dia nak bayar 2 kali. Jadi soalan ni tanya kepada kita, berapakah setiap pembayaran? Berapakah bayaran kali pertama itu dibayar? Berapakah bayaran kali kedua itu dibayar? Okey, satu kali itu ansurannya berapa-berapa. Okey, itu yang dia tanya kepada kita. Jadi itu perkataan setiap tu merujuk kepada benda itulah. Lebih mudahnya merujuk kepada satu bahagian. Jadi kita nak betulkan maksud perkataan setiap ni, kita tak nak lagi murid-murid keliru dengan perkataan setiap. Okey, satu-satu. Maksudnya setiap tu satu-satu. Okey, jom kita tengok sama-sama. Kita selesaikan sama-sama boleh? Boleh? Boleh. Okay, jadi ayat matematiknya pun telah dikongsikan dalam buku teks. 9 darab RM 780 bahagi 2. Okey, kita nak selesaikan ayat matematik itulah. Okey, kita nak selesaikan ayat matematik itu. Tapi cikgu nak tanya, 9 tu siapa? 9 tu siapa? Mungkin yang dia beli. Apa yang dia beli tadi? Set sign. Set sign. 9 set sign. Okey lah, 780 tu siapa? Harga satu. Harga satu set. Bahagi 2. Bahagi 2 tu siapa? Bahagi 2 tu siapa? Orang. Apa dia? Orang. Orang salah. Bukan. Dalam situasi kita tadi, 2 tu apa? Bahagi 2 tu. Beri pendapat anda. Berikan pandangan anda. Berdasarkan pemikiran soalan tadi. Bahagi 2. 2 tu siapa? 2 tu apa? Dalam situasi cerita tadi.
Ramai anak murid cikgu ni. Mesti ada yang boleh jawab. Bahagi 2 tu merujuk kepada apa? Satu-satu. Satu-satu betul. Dia nak maksudnya nak satu bahagian, satu bahagian. Yalah dalam situasi tadi tu satu-satu tu merujuk kepada apa tadi? Ada tak yang dapat berfikir? Kaitkan dengan soalan kita, kaitkan dengan situasi tadi. Ini kita nak bimbing murid-murid, cikgu nak bimbing murid-murid, okey? Menganalisis soalan, okey? Letakkan diri murid tu dalam situasi soalan, okey? Tadi 9 dah dapat jawab, 7 atau 80 dah dapat jawab. Bahagi 2 ni. Siapakah bahagi 2 ni? Merujuk kepada siapa ke bahagi 2 ni? Itu soalan cikgu. Darab. Darab? Cikgu tanya bahagi 2 ni, kenapa darab pula? Tak ada kena-mena dengan darab. Bahagi 2 ni merujuk kepada siapa? Dalam situasi ni. Cuba tengok. Cuba fikir. Dia bayar 2 kali. Siapa tu? Helmi Tak, Arsyad. Habis siapa tu? Arsyad. Okey, semua suara Arsyad dengan suara Helmi. Ya, dia bayar 2 kali tahniah Arsyad. Okey. Tahniah Arsyad. Kawan-kawan dengar tak apa Helmi cakap tadi? Arsyad cakap tadi? Apa ulang? 2 tu merujuk kepada siapa? Dia bayar 2 kali. Dia bayar 2 kali. Bahagi 2 tu dia bayar 2 kali. Jadi bila dia bayar 2 kali, kalau kata RM10, maksudnya kali pertama dia bayar berapa ringgit? 10. Kalau situasinya RM10, dia bayar 2 kali. No. Ni soalan cikgu ni. Cerita cikgu ni, kalau cikgu beli barang RM10, cikgu bayar 2 kali. Kali pertama cikgu bayar berapa ringgit? 5. Kali kedua? 5 juga. 5 juga. Nampak tak? So situasi sekarang ni dia beli 9 set kit sains. Dia satu kit tu 780. Okey, kemudian dia nak bayar 2 kali. Berapa jumlah bayaran untuk kali pertama dan kali kedua? So bahagi 2 tu merujukkan pecah kepada dua bayaran. Jelas atau tidak? Jelas. So sekarang kita nak buat operasi apa dulu? Darab. Ya, kita kena buat darab dulu. Cikgu kenapa tak boleh bahagi dulu? Kenapa tak boleh bahagi dulu? Sebab itu yang cikgu kata, yang sebelum ni kita belajar darab wang sekali. Kita belajar satu bahagian. Kita belajar bahagi wang satu bahagian. Kenapa yang ni kita belajar darab dan bahagi wang pula? Ada sebab dia. Sebabnya apa? Kenapa kita buat darab dulu? Kenapa kita tak buat bahagi dulu? Jadi itulah yang kita belajar darab dan bahagi wang. Kita menyelesaikan soalan darab dan bahagi wang mestilah mengikut situasi. So situasi dalam cerita ini yang pertama, kita mesti cari jumlah bayaran, iaitu RM780 darab dengan 9 kit sains. 9 darab sifar. Sifar. 9 darab 8. 72. 72. Okey, tambah 7 di atas. 9 darab 7. 63. 63 tambah 3. 63 tambah 7. 63 tambah 7. 70. 70. So, berapa jumlah bayaran pihak sekolah kena bayar untuk 9 kit sains? RM7,020. Tak payah sebut RM Bila kita baca nilai wang, kita baca RM7,020. Kalau ada sen, RM70,020.55. Baca itu. Tak payah ringgit Malaysia RM7,020. Tak boleh baca itu. Tak payah sebut RM tu. Okey, RM tu adalah unit wang kita, mata wang Malaysia. So nak baca ni RM7,020. Dah, itu saja. Jelas? Jelas. Okey, so sekarang ni kita dah tahu dah pihak sekolah kena bayar RM7,020. So sekarang ni pihak sekolah nak bayar 2 kali. Soalan tanya kita berapa bayaran untuk kali pertama? Berapa bayaran untuk kali kedua? So kita kena buat apa? Bahagi 2. Bahagi 2. RM RM7,020. Kita bahagikan dengan 2. 2. Okey, kita bagikan dengan 2. Okey, 2 kat luar. 2 darab berapa dapat 7? Tak ada. Tak ada pula ngampir. 6. 2 darab 6. Berapa dapat bawah dia? 2 darab 6 pula. 2 darab 3. 6. Okey, 7 tolak 6. 1. Turunkan sifar. 2 darab berapa dapat 10? 5. 2 darab 5 dapat 10. Sifar. Turunkan 2.
2 darab berapa dapat 2? 1. 2 darab 1. 2 tolak 2 sifar. Okey, dah siap. Belum. Apa yang belum? Ada lagi sifar. Kan sifar je kat bawah tu. Nak kena turunkan ke? Kena. Habiskan. Ya, cikgu pernah pesan sebelum ni. Okey, yang menjadi kesilapan, kecewayan murid-murid, dia ingat sifar tak payah turunkan. Wajib kita turunkan dan selesaikan. 2 darab sifar-sifar. Okey? Mesti selesaikan. Jelas tak semua? Mesti selesaikan. So, letakkan RM di atas. Jadi, berapakah jumlah bayar untuk satu kali bayar? Untuk setiap pembayaran? 3,500. Bayaran kali kedua? Bayaran 7,500. Asal 7,000 juga? Kena bayar RM3,510 jugalah. Okey, itu maksudnya. Jadi, maksudnya satu kali bayar tu kena bayar RM3,510. Kemudian bayar lagi sekali RM3,510. Jelas atau tidak? Darab dan bahagi wang berdasarkan situasi. Jadi sebelum kita nak selesaikan darab dan bahagi wang, kita kena fahamkan situasi soalan. Kena tengok situasi soalan. Contoh yang soalan ni, dia beli 9 set. Satu set 780. Jadi, dia nak bayar 2 kali. Jadi apa kena buat? Operasi apa kena buat dulu? Darab dulu. Kenapa kena darab dulu? Sebab nak cari jumlah wang yang kena bayar, RM7,020. Lepas dah tahu, saya kena bayar RM7,020. Jadi sekarang saya nak bayar 2 kali. Jadi kena bahagi 2. Barulah buat bahagi 2. Itu cara berfikir. Cara nak tahu operasi darab ke nak bahagi dulu. Nak kena buat. Jelas atau tidak? Jelas. Okey, baik. Jom kita tengok situasi seterusnya. Okey. Ni nak beli tablet ni. Okey. Nak beli tablet, nak belanja PDPR kat rumah kan, semua kena pakai ni kan. Kena pakai gadget, betul tak? Apalah kan. Semua orang pun terpaksa juga sediakan. Okey. Okey, baik. So, 60 buah tablet berharga RM54,000. Berapa harga 15 buah tablet yang sama? Cikgu ayat matematik dia dah bagi cikgu. Dia kata kena buat bahagi, lepas tu darab 15. Lah senang cikgu kan ada. Cikgu buat je lah bahagi, lepas tu darab tu dah tunjuk. Memanglah dalam buku teks dah tunjuk. Tapi cikgu nak tanya, kenapa dia bahagi 60, lepas tu dia darab 15? Yang itu yang cikgu nak ajak murid-murid berfikir. Dalam darab dan bahagi wang. Kita belajar darab dan bahagi wang, tapi yang ini kena buat bahagi dulu, kemudian darab. Kenapa ya? Ni yang cikgu nak bimbing. Okey, jadi dia kata tadi, dia ada 60 tablet. 60 tablet ini berharga RM54,000. Faham atau tidak? Faham atau tidak? 60 buah tablet ni harga dia RM54,000. Kalau satu tablet, berapa harga dia? Kena bahagi. Kena bahagi. Okey, kena bahagi. Okey. Okey. Contohlah cikgu bagi situasi. Okey, tengok di skrin anda. Okey, cikgu ada 10 pensel. 10 pensel. Okey, 10 pensel. Okey. Berharga RM10. 10 pensel cikgu ada RM10. Berapa harga satu pensel? RM1. RM1. Betul. Okey. Arsyad ambil 5 daripada cikgu. Berapa Arsyad kena bayar? RM5. RM5. Macam mana boleh dapat RM5? Sebab 10 barang 5 daripada 10. Kenapa kena bayar RM5? Dia ambil 5. Jadi 5 darab dengan? Darab dengan 5 darab 5. Satu apa? Satu pensel? 2. 5 darab dengan apa? 2. 5 darab dengan 2? Akif tak faham cerita ni. Akif tertinggal cerita ni. Okey, cikgu ulang balik cerita cikgu. Mula-mula cikgu ada 10 pensel. 10 pensel cikgu berharga RM10. Okey. Kalau satu pensel, berapa harga dia? RM1. RM1. Arsyad ambil 5 pensel cikgu.
Berapa Arsyad kena bayar? RM5. RM5. Macam mana dapat RM5 tu? Sebab ambil pensel. Sebab ambil pensel 5. Iyalah. Satu pensel berharga RM1. Jadi operasi apa buat tu? Dapatkan RM5 tu? Darab. Darab. Berapa darab? Apa darab apa? Satu. Satu Satu. darab 5. 1 darab 5? 1 darab 5 tak jadi ruang. Cikgu, saya dah boleh masuk cikgu. Okey Mia, selamat datang. Okey. Selamat datang cikgu. Selamat datang. Welcome. Okey. Okey. Cepat. 1 darab 5. Bukan 1 darab 5 jadi RM5. Salah tu. Kena jawab yang betul. 5 darab apa? Satu darab lima 5? RM5 darab satu. RM5 darab 1? 5 darab RM1. Ya, 5 darab RM1. Siapa 5 tu? 5 pensel. 5 pensel. Arsyad ambil 5 pensel daripada cikgu. Darab dengan RM1. Kenapa darab dengan RM1? Sebab satu pensel berharga RM1. Itu jawapan yang betul. Okey. Soalan cikgu nak tanya lagi. Macam mana boleh dapat RM1 satu pensel tu? Sebab RM10 tu 10 pensel berharga RM10. Jadi macam mana nak dapatkan RM1 tu? Kena bahagikan. Kena bahagikan RM10 bahagi dengan 10 pensel. Jadi satu pensel tu dapatlah harganya RM1. Arsyad ambil 5 daripada cikgu. Jadi berapa harga Arsyad kena bayar? RM1 ataupun RM1 darab dengan 5. Maka dia kena RM5. Cuba kita tengok soalan kita ni. Ada 60 buah tablet. Harganya RM54,000. Berapa harga 15 buah tablet yang sama? Jadi kita dah tahu dah 60 tablet RM54,000. Berapa harga untuk satu tablet? Macam mana nak cari? Operasi apa kita kena buat? Bahagi. Jadi apa bahagi apa? Nak cari harga satu tablet? RM54,000 bahagi 15. Ya. Bahagi 15? 60. Bagi 60. Arsyad ni bagi 60. So 54,000 tu harga semua tablet tadi. Berapa untuk semua? 60. Jadi kalau harga semua tadi cikgu bagikan dengan 60, cikgu akan dapat harga untuk satu Tablet. Satu tablet. Bila cikgu dah dapat harga untuk satu tablet, cikgu nak cari 15 tablet. Macam mana cikgu nak buat? Darabkan lagi. Darabkan pula. Sama tak dengan cerita pensel tadi? Sama. Dapat tak murid-murid analisis? Dapat tak murid-murid berfikir macam mana kita nak pilih operasi bahagi? Kenapa kita kena pilih operasi darab dalam cerita ni? Dapat tak? Pemikiran dia. Kenapa kena bagi 60? Untuk apa bagi 60? Sebab ada 60. Kenapa kita bagi dengan 60? Cikgu nak tanya lagi sekali. Untuk apa kita bagikan dengan 60? Nak harga dia. Nak tahu harga apa? Untuk apa? Harga siapa? Satu tablet. Ya, pandai. Tepuk tangan untuk semua yang ada ni. Untuk mencari harga bagi satu buah tablet. Jadi bila dah ada harga satu buah tablet, bolehlah cikgu buat apa pula? Darab dengan 15. Darabkan dengan 15. Maka cikgu akan dapatlah menjawab soalan ini. Betul tak? Okey, jom kita buat. Okey, kita buat sama-sama. So kita buat bahagi dulu 54,000 RM bahagikan dengan kita bahagikan dengan 60. Okey, kita bahagikan dengan 60. Oh, sorry. Okey. 60 kali 5 darab berapa dapat 54? Tak ada. 60 kali berapa dapat 540? Dapat 540. 60 kali darab berapa dapat 540? 6 darab berapa 54?
6 darab. Tak ada. Ada 6 darab berapa dapat 54? Tak ada ke? 6 darab 9. 6 darab 9, 54. Jadi kalau 60 darab 9, kita akan dapat 540. Jelas atau tidak? 6, 9, 54. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. 6, 9 dan 54. Jadi kalau 60 darab 9, kita akan dapat 540. Okey, turunkan dia. Turunkan sifar. Tetap kena selesaikan. Sifar. Turunkan sifar. Okey, turunkan sifar. Jadi sifar atau sifar. Jadi, berapa harga sebuah tablet? 900. 900. Sekarang dia nak beli berapa pula tablet? 6. Dia nak beli 15. Jadi berapa dia kena bayar? Macam mana nak cari? Darabkan dengan 15. Darabkan RN 900 darab dengan 15. Okey. 5 darab sifar. Sifar. 5 darab sifar. Sifar. 5 darab 9. 45. 45. 1 darab sifar. Sifar. 1 darab sifar. Sifar. 1 darab 9. 9. Helmi, Arni, kenapa cikgu tak mulakan sifar 1 darab sifar mula kat sini? Tak boleh. 1 darab sifar. Okey, sebab kita selesaikan nombor 1, so sifar ni mesti duduk bawah ni. Yang tak ada ni kita letakkan sifar untuk kita tak tercuai. Okey, kita tambahkan. Okey, bila dah penuh, kita boleh tambahkanlah. Okey, sifar tambah sifar. Sifar tambah sifar. 5 tambah sifar. 4 tambah 9. 13. 13. Jadi berapa jumlah RM kita kena bayar untuk 15 buah tablet? 13,500. RM RM13,500. Jelas semua? Jelas. Jelas semua? Itulah yang kita cari pada hari ini. Boleh semua? Boleh. Okey. Okey, jom kita tengok contoh 3. Contoh 3 dia tak bagi dalam bentuk cerita. Dia bagi direct terus. Kena buat darab, kena buat bahagi. Jom kita buat sama-sama. Cikgu, kenapa soalan ni tak bagi dalam bentuk pemikiran? Kenapa 2 je? Yalah, 2 tadi cikgu dah bimbing. Jadi murid-murid, nanti kalau murid-murid selepas ni akan buat latihan soalan penyelesaian masalah. Macam gitulah. Kena baca, kena menganalisis, kena fahamkan. Letakkan diri murid-murid tu dalam situasi soalan. Jadi, saya nak beli 9 set. 1 set 780. Kena darab dulu. Dapat semua harga. Bila dah dapat semua harga, saya nak bayar 2 kali. Bahagi 2. Jadi kat situ cara murid sebut dan murid berfikir operasi apa nak buat. Macam itulah cara dia. Okey? Jelas? Jadi, nak ke tak nak ke kena baca dan kena analisis untuk fikir operasi apa saya nak buat. Okey? Untuk contoh nombor 3 ni direct. Dia suruh darab dan bahagi. So, kena buat apa dulu? Kena buat darab dahulu. Boleh kita buat sama-sama? Boleh. Okey, baik. Jom tengok pada skrin. Cikgu, kita buat sama-sama. Okey, RM 2000, salah cikgu baca. RM2,094.75 darab 35. Cikgu, kenapa cikgu letak 35 kat belakang? Kan ada titik perpuluhan. Ingat, bila darab perpuluhan, kita akan letakkan dia di belakang itu. Dia tak payah letak selaju ataupun sebaris. Selaju lah. Sebaris tu salah. Dia tak payah, itu tambah dengan tolak, titik perpuluhan kena selaju. Okey. So kita darabkan dulu. 5 darab 5. 25. 5. Okey, tambah 2 dekat atas. 5 darab 7. 35. 35 tambah 2. 37. 37. Sorry, cikgu nak guna warna hitam. 37 37. Okey. 5 darab 4. 20 tambah 3, 23. 23. Okey. Sorry. Tambah 2. Okey, 5 darab 9. 45. 45 tambah 2. 47. 47. 5 darab sifar. Sifar. Sifar tambah 4. 4. 5 darab 2. 10. 10. Okey, selesai nombor 5. Dah selesai kan nombor 5 kan?
Dah. Okey, so sekarang kita buat nombor 3 pula. 3 darab 5. 15. 3 darab 5, 15. 5 nak duduk bawah mana? Bawah 5 ke bawah 7? Bawah 7. Bawah 7. Sebab kita sedang selesaikan 3 ni kan. Okey, 3 darab 5, 15. Okey. Tambah 1 naik atas. Titik perpuluhan dia. Nanti dulu. Kan cikgu dah ajar sebelum ni. Bila darab nombor yang ada titik perpuluhan, darab yang melibatkan perpuluhan, kita darab sampai habis dulu. Kita darabkan sampai habis dulu, nanti baru kita masukkan titik perpuluhan dia. Okey? Okey, 3 darab 5, 15. 5 dekat bawah, tambah 1 naik atas. 3 darab 7. 21. 21 tambah? 2 tambah 1. Tambah mana tu? Tambah 1 ke tambah 2? Tambah 1. Tambah 1. 3 darab 7, 21. 21 tambah 1. 22. 22. Okey, tambah 2 naik dekat atas ni. 3 darab 4. 12. 12 tambah 2. 2 berapa? 14. 14. Okey, tambah 1 naik atas. 3 darab 9. 27. 27 tambah 1. 28. 28. Okey. 3 darab sifar. Sifar. Sifar tambah 2. 2. Apa? 2. Okey, 3 darab 2. 6. 6. Ada lagi? Tak ada. Tak ada, dah selesai 3. Okey, operasi tambah. Kita tambahkan, okey? Okey, kita tambahkan. 5 tambah tak ada apa-apa. 5. 7 tambah 5. 12. 12. Okey, tambah 1 naik atas. 1 tambah 3. 4. 4 tambah 2. 6. 6. 7 tambah 4. 11. 11. Okey. 1 tambah 4. 5 tambah 8. 12. 13. Okey, tambah 1 naik atas. 1 tambah sifar. 1 tambah 2. 3. 1 tambah 6. 7. Okey, RM letak kat depan. So sebab kita dah darab RM kan? RM. Tadi Rabiah tanya, cikgu, nombor perpuluhan, titik perpuluhan tu kenapa tak bawa apa? Ya. Darab perpuluhan kita darabkan sampai habis dulu. Kemudian baru kita tengok balik soalan kita. Okey, 35 ni ada titik perpuluhan tak? Ada. 35? Ada. Okey, tak ada. Kalau ada kena kira. Okey, tak ada biarlah. 75 ni ada titik perpuluhan tak? Ada. Ada cikgu. Okey, sekarang kita tengok berapa kali kita keluarkan dia. 1, 2. Kalau kita keluarkan dia ke belakang, berapa kali dia lompat tu? 2. Berapa kali dia kena lompat tu? 2. Alah, tak nampak lah cikgu warna kuning, cikgu gubahkan warna hijau. 1, 2. Nampak tak tu? Nampak. Jadi berapa kali dia lompat keluar? 2. 2. Jadi tak ada 2 TP. Apa tu TP? Titik perpuluhan. Bukan titik perpuluhan. Tempat perpuluhan. Sebut. Tempat perpuluhan. Jadi dekat soalan yang atas ni ada 2 tempat perpuluhan. Kemudian kita masuk balik kat jawapan kita. 1, 2. Mula daripada belakang. Letakkan titik. So kita dapatlah jawapan kita. RM RM73,316.25. Jelas atau tidak murid-murid? Jelas atau tidak? Darab perpuluhan, darab wang yang ada sen. Kita dah belajar kan hari tu kan darab wang kan? 2 tempat perpuluhan kita masukkan balik titik sen tu 2 kali daripada belakang. Jelas? Okey, so sekarang ni kita nak buat bentuk apa pula? Bahagi. So kita naikkan balik 73,316 25 sen. Okey. Bahagikan dengan 7. 7 darab berapa 7? 1. 7 darab 1, 7. 7 tolak 7. Sifar. Turunkan 3. 7 darab berapa 3? Sifar. Sifar. Turunkan 3. 33 darab berapa 33? Tak ada. Berapa paling hampir? Kalau tak ada? 28. 7 darab 4, 28.
Okey, tak boleh tolak. Pinjam dengan 3 tinggal 2. Dapat 10. Tota. Tolak tambah. 10 tolak 8 tambah 3. 8, 2. Tambah 3, 5. 5. Turunkan 1. 12. Tu. 15. Helmi. 51. Okey, berapa? 7 darab berapa 51? 7. Tak ada. Ambil 7, 49. 7 darab 7, 49. 9. Tak boleh tolak. Okey, tinggal 4 dapat 10. Tota. Tolak tambah. 10 tolak 9 tambah 1. 2. 2. Dua. Turunkan. Kalau bahagi wang, bila kita jumpa titik perpuluhan, terus letakkan dekat atas, selaju. Baru turunkan 2. Okey, sekarang dapat 22. 7 darab berapa 22? 7. 7 darab 7? 14. 14? 21, 3. 21. 7 darab 3, 21. 2 tolak 1. Turunkan 5. Dah panjang lah ni, 15. Okey, sifir 7. Ada tak 15? 14. Tak ada. Ha? 2. 14. Tak ada? Ada. 7 darab 2, 14. Tu 14. Okey. Hello? Astaghfirullahalazim. Sorry murid-murid. Kat mana kita tertinggal turun ni tadi? 6. 10 tolak 1, 10 tolak 9. 1 tambah 1, 2. Okey, ni kita tertinggal ni. Astaghfirullahalazim. Cikgu Suhaimi ni. Dah lapar ke kan? Turunkan 6 dulu. Okey, 7 darab berapa 26? Tak ada. 7 darab 3, 21. 7 darab 3, 21. Okey, alamak. Bahagi cikgu dah tak muat lah. Okey, tak apa. Kita kecilkan sikit. 6 tolak 1. 5. 5. Titik perpuluhan. Terus letak titik perpuluhan. Okey. Bila jumpa titik perpuluhan dalam bahagi, kita letakkan selajur dia. Turunkan 2 pula. Sepanjang ni. Alamak, dah saya ingat cikgu. 52. Okey. Okey, 7 darab berapa 52? Darab 7. 7 darab 7. Okey. 49 tu. Okey. Tak boleh tolak. Tinggal 4. Dapat 10. Tota. tu tak boleh tambah. 3. 3. Betul? 10 tolak 9, 1 tambah 2, 3. Okey, turunkan 5 kat sebelah dia. Alah, dah kecil sangat ni. 35. Nampak tak tu 35 kat tepi tu? Hujung kali tu. Nampak cikgu punya ni dah tak muat lah. Whiteboard cikgu dah tak muat tu. 35 hujung sekali tu 35. 7 darab berapa 35? 5. 7 darab 5, 35. Tolakkan habis 35. Okey, jadi kita letakkan RM dekat atas. Jadi, berapa jawapan dia? 10. RM 10,473.75 sen. RM10,473.75 sen. Nampak tak jalan kerja dia murid-murid? Nampak. Dah tak muat dah cikgu punya tu kan. Garisan cikgu pun dah sengit-sengit dah tu. Okey, tapi yang penting ilmunya murid-murid dapat tak? Dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi itulah cara darab wang dan bahagi wang. Okey? Boleh? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Yang berikut ialah pengiraan oleh 2 orang murid untuk menyelesaikan 20,000 bahagi 5 darab 8. Apa jalan kerja dia? Ni dia. Yang ni cikgu nak terangkan kepada murid. Supaya menjadi pengalaman kepada murid. Okey? Apa dia tu cikgu? Ni dia. Okey, satu Paul, satu Lucy. Cuba murid-murid tengok. Paul punya jalan kira, kemudian yang kedua Lucy jalan kira. Yang mana sama jalan kira dia dengan kita tadi? Yang sama dengan kita kalau ikut dia punya ayat matematik. Yang mana sama dengan kita? Lucy. Yang sama dengan kita adalah Lucy. Kenapa sama dengan kita? Mula-mula buat apa?
Memula dapat. Bahagi. Tak ada. Lucy pun tak sama dengan kita. Lucy dia darabkan dulu. Lepas tu dia bahagikan 20,000. Okey, Paul pula menggunakan teknik apa tu? Paul menggunakan teknik pemansuhan. Nampak tak simbol per tu? Nampak. Itu adalah teknik pemansuhan. 5 darab berapa 5? 5 darab 1, 5. 5 darab berapa 20,000? 5 darab 5 darab 4,000 dapat 20,000. Dia gunakan teknik pemansuhan. Jadi murid-murid, cikgu nak tunjukkan saja dulu. Okey, yang teknik Paul dengan teknik Lucy ni. Cikgu boleh ke buat macam ni? Boleh kalau nak buat. Tapi cikgu saya macam kurang mahir lagi lah. Sebab saya sifir belum cekap. Jadi kita boleh gunakan cara macam mana? Cara yang ini tadi. Mula-mula buat darab, buat bahagi. Tapi dalam kes soalan Lucy ni, yang mana kita kena buat dulu? RM 20,000 bahagi 5 darab 8. So kita kena buat apa dulu? Bahagi darab 6. Maaf. Cikgu Suhaimi ni kenapa hari ni? Okey, darab 8. Okey. So kalau dalam ayat matematik kita ni, kita nak buat mana dulu? Kita akan buat bahagi dulu. Bahagikan siapa? Dalam bentuk lazim. Bagi 5. Bahagi 5. Lepas dapat jawapan? Darab 8. Darabkan dengan 8. Cikgu, saya nak buat cara macam Cikgu Suhaimi lah. Buat bentuk lazim. Boleh tak? Boleh. Itu lagi yang terbaik. Okey, sebab dia melatih kita untuk mengira dengan pantas. Buat dalam bentuk lazim. Cikgu, kalau saya dah mahir nanti saya nak buat teknik mansur ni boleh? Boleh. Macam sekarang ni, murid-murid tahun 5 yang dengan Cikgu Suhaimi, sekarang Cikgu Suhaimi tunjukkan teknik pemansuhan. Dalam tajuk baru ni kami masuk tajuk pemansuhan. Cikgu lupa tajuk apa. Cikgu terangkan apa maksud pemansuhan. So, murid-murid dah nampak lah cara untuk memansurkan tu. Macam yang potong-potong merah tu. Okey. So, tu nantilah. Sekarang ni kita buat dalam bentuk lazim dulu. Okey? Boleh? Boleh semua? Boleh. Okey, baik. Uji diri. Jadi, latihan hari ni buat dalam buku Usus Murid SK Melemang. Buat dalam buku MT3. Okey? MT3. Soalan yang cikgu nak murid buat. Okey, soalannya ialah soalan bola. Bola dah. Dah. Okey. Dadu. Dah. Dan emak. 3 soalan saja. Cukup tak 300 soalan? Cikgu Suhaimi macam biasalah. Kalau bagi latihan memang banyak 300 soalan. Banyak tak 300 soalan ni? Tak banyak sangat. 300 tak banyak. Bagus. Tepuk tangan untuk anak murid cikgu. Memang hebat. 300 tak banyak. Cikgu sayang anak-anak murid cikgu. Jadi cikgu nak murid-murid sekolah, murid cikgu yang ada ni buat latihan khususnya murid SK Melemang MT3 untuk murid-murid yang daripada tempat-tempat lain, daripada kejauhan tak kira mana anda berada di mana, boleh buat dalam buku latihan kosong anda. Jangan menggunakan buku sekolah anda, gunakan buku kosong anda. Cubalah buat latihan ni. Bola, dadu dengan emak. Tapi yang emak tu ada special sikit. Dia bahagi dengan 10. Kalau tak payah buat bentuk lazim pun boleh. Kita gunakan teknik apa? Kalau bagi 10? Piring terbang. Piring terbang. Kita terbangkan piring tu. Kalau bahagi gerak ke mana? Bagilah gerak ke belakang. Gerak ke belakang. Berapa kali nak gerak? Tengok sifar ada berapa. Sifar ada apa? Kalau nombor tu tak ada titik perpuluhan berada di mana? Dekat belakang sekali. Siapa yang nak kena buat? Saya yang kena buat. Saya yang kena buat. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Ingat apa yang Cikgu Suhaimi ajar. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau ingat ilmu yang Cikgu Suhaimi ajar, ingat. Hadiahkan Cikgu Suhaimi bacaan Al-Fatihah. Okey. Suhaimi bin Abdul Rahman. Doakan cikgu dilimpahkan rezeki, sihat tubuh badan. Boleh tak? InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi murid-murid, siapa yang ada handphone tu nanti boleh mula like Facebook, buat YouTube channel Cikgu Suhaimi, okey? Cikgu Suhaimi, okey? Cikgu belakang tu Suhaimi tu M tu lepas huruf M huruf I. MI Suhaima, Cikgu Suhaima. Okey, itu nama YouTube channel Cikgu. Video yang kita belajar ni Cikgu akan masukkan di sana nanti. Okey? Jadi kita boleh tengok ulangan di YouTube lebih senang. Okey, itu saja.
Okey, nanti cikgu akan bagi link dalam grup WhatsApp kita, okey? Okey, itu saja. Selamat membuat latihan. Buat dengan penuh semangat dan ikhlas supaya ia menjadi ilmu yang kekal untuk awak gunakan sepanjang hidup awak. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Bye. Bye.